سلادة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجرتي والوداع قربتي من النبيين والشهداء الصالحين والعلماء العاملين ملائكة المقربين والكروبين شهدائنا وأمتنا وأجدادنا ومشايخنا ومؤلف هذا الكتاب الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, pada malam ni kita masih lagi mendapatkan rahmat dan hidayah daripada Allah Ta'ala, sehingga pada malam ni kita dapat sama-sama hadir menunaikan sembahyang maghrib berjamaah, dan insya-Allah kita akan ikuti dengan majlis ilmu Kita masuk lagi dalam bicarakan tentang jadual waktu jadual waktu setelah terbit matahari Setelah terbit matahari hingga gelincir matahari itu melainkan sembahyang isyraq. Maknanya tidak ada sembahyang sunat selepas kita sembahyang subuh kecuali sembahyang isyraq dan juga sembahyang duha sembahyang duha. Maka jika ada yang lebih waktumu daripada yang demikian itu, hendaklah engkau kerjakan dalam suatu daripada 4 perkara ni. Kalau kita lebih pula waktu tu selepas kita sembahyang duha, kita melaksanakan 4 perkara ni. Yang pertama, hendaklah engkau kerjakan di dalam waktu itu menuntut ilmu yang memberi manfaat dalam agama, iaitu untuk kita mengaji, untuk kita belajar, dan jangan engkau masyghul dengan ilmu yang lain daripada ilmu yang memberi manfaat pada agama itu, seperti ilmu yang lebih daripada yang difardukan atasmu, fardu ain, seperti dikerjakan kebanyakan manusia yang tiada mengambil ilmu kepada guru-guru yang baik lagi mursyid Jadi maknanya kita suruh menuntut ilmu kerana kita kekurangan dalam ilmu yang boleh memberi manfaat kepada agama. Maksudnya di sini ilmu apa saja, tapi ilmu tu yang boleh mendekatkan kita dengan Allah. Tambah ilmu, tambahlah dekatnya kita dengan Allah, tambah akhlaknya, tambah ibadahnya, tambah taatnya. Jangan pula tambah ilmu tambah sombong pula. Tambah ilmu tambah ego. Itu namanya tidak ilmu manfaat. Macam saya selalu sebut, kadang-kadang anak kita, bukan anak orang lain, anak kita sebelum masuk universiti dulu dia kenal guru dia, kenal cikgu dia, kenal kawan jiran dia. Bila dah masuk universiti dengan guru dia pun tak kenal. Dengan guru dia pun tak kenal. Allahu Rabbi. Ni dia. Sebab boleh jadi anak kita tu tak dapat ilmu manfaat. Dengan guru dia tak kenal. Padahal dia tahu, tapi dia tak nyapa dengan guru, tak salam kepada guru. Dia lupa bahawa guru itulah yang boleh menyebabkan mereka melanjutkan pelajaran. Yang malangnya lagi pula, budak-budak yang masuk universiti yang melanjutkan pelajaran dalam bidang agama pula tu. Mungkin dalam bidang-bidang yang lain ke, boleh jadi juga. Sebab di situ tidak disentuh soal-soal mengenai tentang akhlak. Ini kadang-kadang anak-anak kita soal guru, dah belajar agama, balik dah tak kenal dah. Allahu Rabbi. Inilah anak-anak kita. Bagaimana perasaan seorang guru bila bertemu anak muridnya? Anak muridnya dah hebat, jumpa guru dia, guru dah pencen pula tu. Gurunya dah pencen pula. Dia nampak kita macam mana perasaan.
Ni banyak ni cikgu-cikgu pencen ni. Ya, ustaz-ustaz pencen. Ya. Bagaimana perasaan? Ni. Jadi ayuh kita mulakan dengan anak-anak kita dululah. Kita ingatkan dengan anak kita dulu. Ya. Ini penting sekali ya. Okey, di mana guru yang mursyid ni dulu kita dah bincangkan ya pertemuan kita yang lalu, ada beberapa syarat. Ya. Sebagaimana saya bacakan sedikit tempoh hari mengenai tentang dalam Ihya Ulumuddin, ya. Kata Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimallahu taala, bermula ilmu yang memberi manfaat pada agama itu iaitu barang yang menambahkan takutmu akan Allah taala. Ya, bila tambah ilmu tambah takut. Manis dada ilman walam yasadun illa bu'dan, Nabi kata. Ya, Nabi bersabda, orang yang tambah ilmu tetapi tambah dapat hidayah dari Allah, illa bu'dan, melainkan lebih jauh mereka dari hidayah Allah taala. Sepatutnya tambah ilmu, tambah takutnya kepada Allah, dekatnya dengan Allah, taatnya dengan Allah, ya, tambahnya akhlak, budi pekerti, tahu matlamat hidup, ya. Okey, jadi kata Imam Ghazali, ilmu yang memberi manfaat itu iaitu barang yang menambahkan takutmu akan Allah taala dan yang menambahkan pula penglihatan hatimu dengan aib dirimu. Ya, nampak keaiban diri kita, bukan nampak hebatnya kita, tapi nampaknya aibnya diri kita, kekurangannya diri kita, lemahnya, ya, kecacatan yang ada pada diri kita. Dan menambahkan pengetahuan dengan ibadah kepada Tuhanmu Azza wa Jalla, menambahkan taat kita pula kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mengurangkan ia akan gemarmu kepada dunia, ya. Mengurangkan gemarnya kepada dunia, cintanya kepada dunia, kasihnya kepada dunia. Memiliki dunia tak salah, yang salah ni ya nak kasihnya kepada dunia tu. Kan dah diajarkan, Allahumma ja'ali dunya fi aidina wa la taj'ali dunya fi qalbina wa la taj'ali dunya akbaru hammina. Dunia ni hanya pada tangan kita, memang kuasa kita, tetapi tidak ada dalam hati kita. Jadi sebab itu kalau sembahyang pun, ya, tak terbawa. Tapi kalau dalam hati sembahyang dibawa, tidur dibawa, mimpinya pun mimpi dunia. Sebab dibawa. Tapi kalau di tangan, tidur aja sembahyang lepas dah semua. Okey. Ya, jadi mengurangkan, ya, mengurangkan gemarmu kepada dunia dan menambahkan gemarmu pada akhirat. Dan membukakan akan mata hatimu pada melihat segala yang membinasakan segala ilmumu. Sehingga kan kita nampak sesuatu yang boleh membinasakan, yang merosakkan ilmu kita, hingga engkau peliharakan akan dia, sehingga kalau kita takut ilmu itu hilang, ya, ilmu yang kita hilang, dan menambahkan ia akan dirimu atas tipu daya syaitan. Dengan ilmu itu kita nampak tipu daya syaitan, syaitan yang menjelma atau yang tidak menjelma, syaitan yang nampak atau syaitan yang tak nampak. Ni dia. Baru ni saya dia baca dalam tafsir, ya. Dalam tafsir surah Taubah ayat 100 lebih. Dalam tafsir itu disebutkan manusia hari ini, disebutkan ni menceritakan tentang berkaitan dengan munafik Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay dan konco-konconya. Dalam tafsir tersebut sebutkan manusia sekarang ni nak kata dia munafik tak sampai kepada munafik betul-betul. Dia nak jadi seorang muslim pun tak jadi muslim yang betul-betul. Sebab apa? Talbisul haqqa bil batil. Mencampur adukkan di antara batil dengan yang hak dan yang batil. Sampai bulan Maulid, omba baca ya Hanan, ya Manan. Oh, bukan main. 4-5 hari lepas tu, ya nak masuk kelab malam mula. Allahu Rabbi. Masa sambulan dan Maulidi Rasulullah SAW bukan main hebat. Sebelumnya tu tak tahu apa yang dibuatnya. Selepas tu pula maksiat mungkar pula yang dilakukan. Sebab tu dalam tafsir tu disebutkan manusia ni tak sampai, ya, nak kata dia munafik, tak sampai munafik betul. Taraf Abdullah bin Ubay. Dia nak kata muslim yang betul-betul tak sampai taraf, ya, nak Muhajirin dan Ansar. Jadi dia dah tengah-tengah, ya, tengah-tengah dia ni. Tetapi nasib baik duduk ngajar tu, asa ayaghfira rabbuka. Asa, maknanya mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan.
ada harapanlah sikit. Dia tahu, bukan dia tak tahu. Dia tahu ni baik, ni tak baik, dia tahu. Tetapi suasana persekitaran sekelilingnya yang menyebabkan dia buat begitu. Sebab tu nak jadi Muslim yang baik pun tak jadi yang baik betul. Yang nak munafik pun tak jadi betul. Ni dia. Ni dalam tafsir. Tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsir lah. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Dan demikian lagi tersebut ilmu yang memberi manfaat itu di dalam Ihya Ulumuddin dan di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin bagi Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu ya, ilmu-ilmu yang manfaat. Dan juga demikian lagi ilmu yang memberi manfaat itu tersebut dalam Minhajul Abidin. Dalam kitab Minhajul Abidin yang penulisnya pun Imam Ghazali rahimahullah ta'ala juga. Ya, dalam Minhajul Abidin ni dia ada Al-Aqabah istilahnya. Aqabah ni ada orang ni ada tingkatan awal macam tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ya. Tingkatan ilmu ni baru tingkatan 1. Kita mau mengaji, mau belajar tu baru tingkatan 1. Belum apa lagi. Baru tingkatan 1 dalam Minhajul Abidin. Ya. Itu pun nanti bila dah dia mau mengaji ada pula halangan-halangan dia pula. Ya. Okey. Dan kitab Arba'in fi Usuluddin. Ya. Ini ataupun Arba'in dalam kitab Usuluddin bagi Al-Imam Ghazali juga. Dan demikian lagi segala ilmu tasawuf seperti kitab tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani iaitu yang bernama Madarijus Salikin dan kitabnya yang bernama Uhudul Muhammadiyah dan juga Uhudul Masyayikh. Dan kitabnya Allah, bila sebut kitab-kitab ni mempunyai banyak lagi kita tak baca ni. Baru nampak bodohnya gitu. Macam mana kita nak jadi orang yang baik? Ya, macam mana kita nak jadi orang yang baik yang sedangkan kitab-kitab ni kita tak baca? Cumanya harap-harapan lah, itu ajalah. Ya dah. Banyak barulah nampak kita ni rupanya Allah. Aku ni lemah sangat rupanya ya dah. Ya. Banyak lagi kitab-kitab yang tak baca dan kitab Yaqutul Jawahir. Nipis saja kitab Yaqutul Jawahir tu. Dan yang lain-lainnya daripada karangan ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat pada agamamu. Kerana dalam kitab tasawuf ni dia tak membicarakan khilaf, dia tak membicarakan mengenai tentang ya dak. Dia cuma bicarakan tentang membawa manusia ni ke arah ya dak takwanya kepada Allah Taala. Dan demikian lagi segala karangan Syekh Ibn Atha'illah seperti kitab yang bernama Mafatul Falah dan juga kitab yang bernama Tanwiru fi Isqatit Tadbir ya. Dan kitabnya bernama Hikam. Ni orang tahulah Hikam ni ya. Dan yang lain-lainnya daripada yang banyak itu seperti kitab Awariful Ma'arif bagi Syekh Syahruddin ya, dan juga seperti Risalah Al-Qushairi. Wallah banyaknya lah kitab ya. Kita tak tahu lagi ya. Iaitu Ibnu Qasim Abdul Karim ya. Dan juga lain-lainnya yang dinamai kitab tasawuf. Maknanya kitab tasawuf lah ya. Tapi kita ingat belajar tasawuf tak belajar fiqh ya nak. Tafassaqa fasik. Belajar apa ni fiqh tak belajar tasawuf tazandaqa. Jadi kena belajar lah. Tapi cumanya bagi tahap macam kita ni setakat mana yang fardu dulu, fardu ain. Kalau dah fardu ain tu dah okey, sambunglah dengan yang lain. Dan hasil bahawasanya segala ilmu tasawuf itu semuanya ilmu yang memberi manfaat pada agama di dalam dunia dan akhirat. Sebagaimana kata Imam Ghazali rahimahullah taala, wa hadzal fannu minal ilmi nafi qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Fa in kunta min ahlihi fahassilhu wa'mal bihi summa 'allimhu wad'u ilaihi. Faman 'amila zalika summa 'amila bihi summa da'a ilaihi fadzalika yud'a 'aziman fil malakutis samawati bi syahadati Aisyah alaihi salatu wassalam. Ni Imam Ghazali dia menyatakan, dan fan ini yakni fan ilmu tasawuf maknanya yang tersebut itu di dalam Bidayatul Hidayah dan lain-lainnya itu
iaitulah setengah daripada ilmu yang memberi manfaat. Sebenarnya telah aku himpunkan dia di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebanyak kitab-kitab yang ditulis Imam Ghazali dalam berkaitan dengan ilmu tasawuf dikumpul dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jikalau ada engkau daripada ahlinya, maka hasilkan olehmu akan dia. Dapatkanlah ilmu tu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang dah diterjemah. Boleh, sangat boleh lah. Boleh, ya. Boleh juzuk-juzuk kan. Boleh, sangat boleh. Tapi tak tahulah. Ya, yang dah ditulis bahasa Rumi. Tapi bahasa Rumi ni tak baca, kalau kita baca tak zuk salat. Zuk ni apa ya? Tak soknya tu macam sok yang bahasa Arab juga, yang asal juga. Sebab tu saya selalu nasihat pada kawan-kawan. Selepas maghrib, selepas isyak atau selepas bila dia baca taklim. Okeylah, baca taklim baguslah. Hadiah-hadiah Nabi. Tapi jangan tak baca dia punya lafaz dia. Kalau tak boleh baca pun belajar. Ulang kaji dia, ulang banyak. Jangan makna hilang dia punya ijaz dia. Hilang dia punya mukjizat dia. Sebab Nabi sebut, cuma kita betul, kecuali kalau kita ada kelemahan-kelemahan lah. Ya, kalau ada kelemahan. Ataupun kita dalam kitab buka, kita cari, kata hadis Nabi maksudnya, tapi kita cari tak jumpa. Itu lain punya cerita lah. Ya, lain punya cerita. Maknanya selama mana ada tulisan, ada kita kena baca. Kita kena baca. Ya, ulang kali kita baca. Telah aku himpunkan dia di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jikalau ada engkau daripada ahlinya, maka hasilkan olehmu akan dia dan amalkan olehmu akan dia. Kemudian maka ajarkan olehmu, dah tahu kena ajar akan dia, dan juga seru olehmu akan seorang kepada, ya, kepadanya mengaji. Kemudian kita ajak orang pula. Dah kita sampai, kita ajak orang pula. Kita bagi tahu pada orang akan dia. Dan mengamalkan dia. Tak cukup menyatu dengan mengamalkan pula. Ya, mengamalkan apa yang terkandung di dalam kitab tersebut. Ya, dalam kitab tersebut tu. Jadi tanggungjawab kita belajar, lepas belajar menyampaikan, mendakwahkan dan juga mengamalkannya. Kena ajak pula. Ini tanggungjawab kita. Banyak lagi, ya. Kalau setakat kita tahu, kita diam aja duduk rumah, ya. Kita tahu buka kitab keliling pinggang ni, lemari semua kitab semua. Tapi tak disampai, tak diajak. Tiap pagi lepas subuh sampai pukul 9, pukul 10. Memang kalau baca kitab ni memang hayal. Tahu-tahu tengok, pukul 8.30, pukul 9. Tapi kalau setakat tu tak manfaat. Kalau kita tak seru kan. Summa alimhu wad'u ilaihi. Nak. Wa'mal bihi summa alimhu wad'u ilaihi, kata Imam Ghazali. Kena amal, ajarkan, seru, ajak dia. Ya. Tak boleh banyak, sikit. Maka barang siapa mengetahui akan demikian itu dengan mengamalkan dia, kemudian maka mengajarkan dia dan menyeru orang kepadanya, nescaya adalah yang demikian itu dinamai orang itu sebenar-benar martabat yang menjadikan oleh malaikat, yang munadikan oleh malaikat di dalam malakutus sama. Munadi ini dia bahasa Arab tapi dimelayukan. Bahasa Arab dimelayukan. Munadi ini maknanya dipanggil, diseru. Ya, tu bahasa Arab tu, munadi tu. Macamlah dalam kitab-kitab Matla' al-Badrin pun macam tu juga. Ya. Macam ini kisah lah, betul tak betul Allah alam. Kisah dia, tok guru tu mengaji, zaman dulu tu mengaji tak boleh tanya tok guru, tak boleh soal tok guru. Ya. Kata mandi junub tu hendaklah airnya sampai ke bulu rom, rawamim, rumah. Tapi tok guru tu bulu rom. Murid tanya, tok guru, bulu rom tu kat mana? Bulu rom tu kat dalam syurga. Habis diamlah. Nah, ini kisah ni tak. Tak betul lah, tidak, wallahu alam lah. Tok guru juga yang cerita tu. Ya. Okey, mengajarkan dia dan menyeru kepadanya, nescaya adalah demikian itu dinamai akan dia orang tu sebenar-benar martabat yang dimunadikan ataupun diseru, dipanggil oleh malaikat di dalam malakutus sama.
dengan disaksi Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Maknanya malaikat memanggil dia. Ya. Malaikat memanggil dia. Menyeru. Orang tadi kalau kita boleh ngaji, boleh buat, boleh amal, kemudian kita ajak orang lain, kita sampaikan kepada orang lain, kita ajak pula. Sampai aja tak ajak, tak betul juga, kena ajak. Maka kita akan diseru oleh malaikat di langit, disaksikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Disebutkan di sini sumada ilaihi fadzalika yud'a aziman. Maknanya dia termasuk dipandang mulia oleh malaikat fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi salatu wasallam. Maka apabila selesai engkau daripada menuntut ilmu, kita dah ngaji ya, maka memberi manfaat itu, ilmu yang memberi manfaat itu, dan engkau amalkan dia, serta engkau perhias pada zahirmu dengan mengerjakan segala ibadah yang zahir. Kita hiasi diri kita dengan ibadah yang zahir, macam kita datang jamaah, menuntut ilmu, berakhlak mulia, ya, berwajah ceria, ini termasuk semua tu. Dan engkau jauhkan segala maksiat yang zahir pula. Jauhi daripada maksiat yang zahir. Kita hiasi diri kita, ya. Kita sibuk, ya. Sebab menghiasi diri diiklankan, terutama kalangan wanita. Dalam TV tu macam-macam, ya. Nak putih ke, nak apa ke, semua ada, ya. Dijual pula di kedai. Nak menghiasi diri, nak mencantikkan diri, tapi kita lupa mencantikkan kita dengan, ya tak, kebaikan. Ya, dengan kebaikan. Okey. Kemudian kita hiasi pula apa tadi? Diri kita dengan amal ibadah dan ketaatan, dan engkau jauhkan segala maksiat yang zahir, dan perhiasan batinmu dengan mengerjakan ibadah. Kita kena, batin kita juga kena dihiasi, iaitu dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ikhlas termasuklah di situ. Sebab tu Rasulullah SAW pernah sabda satu hadisnya, min aqalla ma utitumul yakin wa azimatus sabri wa man u'tiya khafadahu minhuma lam yubali bima fatahu min qiyamil lail wa siyamin nahar. Maksudnya lebih kurang macam ni, kata Nabi, sedikit yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ma utitumul yakin, sifat keyakinan, sifat makrifat kepada Allah, wa azimatu sabri, dan disifat kesabaran yang kuat. Wa man u'tiya khafadahu minhuma lam yubali bima fatahu min qiyamil lail wa siyamin nahar. Maknanya kamu jangan bimbang bila kamu ketinggalan solat malam dan juga puasa. Maknanya bila kita menghiasi batin kita dengan keyakinan, dengan makrifat kepada Allah, ya, dan juga sifat kesabaran, ketinggalan malam tu jangan kamu hiraukan. Maknanya solat tahajud malam dia malam. Walaupun tahajud malam tu penting, ya, puasa sunat dia juga penting, tetapi lebih penting lagi sifat makrifat dan keyakinan kepada Allah, dan juga sifat sabar. Tak ada erti kita bangun malam, siangnya puasa, tapi tak sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar segala menjaga. Ya tak? Sabar dalam menghadapi kerenah manusia. Kan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bergaul dengan manusia kadir. Kadir maknanya kekeruhan di dalam berjamaah lebih baik daripada kejernihan bersendirian. Kita campur kawan, campur jamaah orang ramai, mesti kerenahnya banyak. Kita berjamaah, kita berorganisasi, ya, kita berorganisasi, kita apa lagi, ya tak, ikut persatuan apa pun, memang ada masalah, ada kekeruhan, ada perselisihan. Tapi kata Nabi, itu lebih baik daripada kamu menyendiri seorang.
Memanglah balik pergi masjid, tak tahu hal apa, tak tahu hal politik, tahu apa, tahu masjid, tahunya dia pergi masjid jamaah balik, pergi masjid jamaah balik. Tak tahu masalah masyarakat, tak tahu masalah apa. Allah dah tua ustaz, malahlah aku pening kepala tengok orang ni. Lebih baik aku diam aja. Tak baik. Lebih baik yang gaul dengan manusia, tetapi bergaul dengan manusia ada kekeruhan, ada perselisihan, ada percanggahan, itu lebih baik. Ini Nabi. Itu afdalnya berjamaah, afdalnya berorganisasi. Memang ada masalah. Bila gaul dengan orang ramai ni masalahnya banyak. Tapi kata Nabi itu adalah lebih baik, kata Nabi. Allahu Rabbi, ya. Barulah kita nampak cabaran sabar tak sabar. Kalau sendiri pergi masjid balik, pergi surau balik, begitu balik tak campur dengan orang, tak tahu hal orang, tak tahu hal taman, tak tahu hal masalah masyarakat, tak tahu hal anak-anak muda dalam hal apa-apa, ya. Memanglah nak balik-balik terus tidur, baca Quran, tidur. Memang tak tahu apa-apa kan? Tak ada sama nak ganggu. Tapi kata Nabi itu tak baik. Lebih baik yang bergaul dengan manusia. Baru nak tidur telefon. Oh, ada rumah hujung taman ni di penceroboh masuk, dia pun bangun. Dah. Fikir hak macam mana? Ada budak-budak lepak ni rempit malam. Kata contohlah ni, ya dah. Kita pun fikir hak macam mana. Sebab tu Nabi kata, "Wa man lam yahtam bi adam muslim falaysa minni." Orang yang tak mengindahkan urusan orang Islam tu bukan dari kalangan umatku, kata Nabi. Nabi bagi tahu hal orang tu punya pasal lah, yang penting aku dah. Okey. Maka apabila selesai engkau daripada menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, dan engkau amalkan dia, serta engkau perhias pada zahir dirimu dengan mengerjakan segala ibadah yang zahir, ya, ibadah yang zahir, dan engkau jauhkan segala maksiat zahir, dan perhiaskan batinmu dengan mengerjakan ibadah yang batin itu, seperti sifat yang engkau dengan segala sifat kepujian. Yang tadilah penyabar, lapang dada, pemurah, ya tak? Ya, sifat-sifat ni, sifat-sifat yang kepujian, sifat mahmudah. Dan engkau jauhkan maksiat yang batin itu, seperti kibir, ujub, riya, sum'ah. Ini penyakit-penyakit semua ni, ya. Ujub, riya, sum'ah. Kalau bahasa sekarang sebut ego, sombong, angkuh, apa lagi, ya. Jadi kita kena tahulah yang takabur tu yang macam mana, yang ujub tu yang macam mana, yang riya tu macam mana. Ini nanti dalam bab yang lain nanti, ya. Itu penyakit semua tu. Sayangkan disebutkan dalam Minhajul Abidin ni lah, disebut dalam kitab Minhajul Abidin tu, ujub ni termasuk hama-hama ibadah. Ujub ni mengkagumi diri sendiri, mengkagumi amalnya, mengkagumi ibadahnya, mengagumi ilmunya, pokoknya mengkagumi diri sendiri. Sebab tu kata Imam Ghazali, itu adalah merupakan hama ibadah. Hama ni tak nampak, tapi dia merusak. Ya, hama. Kalau orang sekarang sebut apa disebutkan? Bakteria, ya, bakteria. Hama. Tak nampak, tapi dia merusak. Dan barang sebagainya, seperti yang lagi akan datang pada bab yang keempat dan bab yang kelima, insya-Allah nanti akan sampai. Kalau panjang umur. Kalau tak panjang umur, kita niat saja, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangan umur, sampailah kita kepada bab tersebut, ya. Kalau kita tak sampai, besok disoal oleh Allah Ta'ala, siapa suruh kau ambil lebih awal, aku nak ngaji. Kan ada sebut dalam hadis Nabi, kan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat, bila malaikat dia nak cabut nyawa seorang tu, ya tak,
Dia tak boleh cabut. Sebab apa? Alasannya banyak. Alasannya terlalu banyak. Dia nak cabut melalui mata. Dia kata apa? Mata aku ni untuk nak baca Quran. Kalau kamu cabut, macam mana aku nak baca? Melalui mulut, melalui semua. Akhirnya malaikat tu ngadu kepada Allah. Ya, mengadu kepada Allah, ini seorang hamba ni aku tak boleh nak cabut. Sebab tak boleh semua. Sebab semua ada alasan. Akhirnya kata Allah, oh, senang saja kata Allah Ta'ala. Tunjukkan gambaran surga tu. Kan begitu, orang nak meninggal ni kan begitu. Orang nak meninggal dah nazak tu, Allah Ta'ala tunjukkan gambaran surga dan neraka. Kalau ahli surga, tunjuk surga. Kalau ahli neraka, nama neraka. Bila ditunjuk dengan gambaran surga tu, dia hayal. Masa hayal tu lah ditarik oleh malaikat maut, dia punya roh dia. Masa dia tengok, macam kita tengok lah, tengok apa dalam TV ke apa, hayal lah. Gigit nyamuk tak terasa. Macam tu kan. Ini dalam hadis Nabi SAW. Dan jika ada lebih waktumu daripada mengerjakan yang demikian itu, maka tiada mengapa bahawa engkau mashghul dengan menuntut ilmu fiqh. Kalau yang fardu, yang ain tu dah selesai, belajarlah ilmu fiqh. Ya. Supaya mashghul ni maknanya asyik ya. Kalau dah ilmu tasawuf ni dah okey, kita dah boleh tak apa, tumpu pada ilmu fiqh. Supaya engkau ketahui dengan dia masalah yang nadir, iaitu yang sedikit diamalkan pada ibadah. Dan supaya mengetahui engkau. Nadir maknanya supaya kita tahu hal-hal perkara-perkara yang sulit-sulit. Ada perkara-perkara yang jarang orang tahu. Ya. Dan supaya mengetahui engkau akan jalan mempertinggi antara manusia dan berbantah-bantah. Mempertengahi. Maknanya menyelesaikan. Kita menyelesaikan. Ya. Ilmu. Kalau sekarang ilmu disebutkan kaunseling. Dia ambil bidang kaunseling. Ya, di bidang agama pun ada kaunseling kan, kaunseling di sekolah pun ada. Ya, tu ilmu juga, ilmu bagaimana nak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seorang. Yang berbantah-bantah pada ketika itu, pada ketika mereka itu berhadap kepada syuhud, mereka itu maka tuntut yang demikian itu kemudian daripada selesai yang tersebut dahulu, iaitu daripada jumlah fardu kifayah. Bukannya fardu ain. Jadi ilmu-ilmu ni yang lebih daripada fardu ain tu dianggap sebagai kifayah. Ya. Semua nak jadi guru kaunseling. Macam mana? Satu kampung tu Pak Imam jadi kaunseling, Tok Sedang jadi kaunseling, JKK semua jadi kaunseling. Siapa yang jadi kaunseling? Cukuplah Nazir 2-3 orang jadi kaunseling. Kalau ada masalah dalam kampung dia lah selesaikan kan. Cukuplah semua nak jadi kaunseling. Jadi seorang tu, tapi kena belajar lah. Kena belajar. Setelah selesai fardu ain, maka belajar ilmu-ilmu yang lebih, termasuklah ilmu kemasyarakatan, ya, ilmu pergaulan. Ya. Tetapi jangan engkau tinggalkan segala wiridmu. Walau bagaimanapun jangan tinggal wirid-wirid tu. Amalan-amalan, doa-doa. Ya, dalam dalam Ihya Ulumuddin disebutkan ad-da'watul maqsurah. Ad-da'watul maqsurah, doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi. Dan kita dalam Ihya Ulumuddin disebutkan, wallah, ya, doa yang dibawa oleh Sayyidina Aisyah, yang dibawa oleh Abu Bakar, Ali, Uthman, semua ada tu doa-doa tu. Tetapi jangan engkau tinggalkan segala wiridmu, baca Quran, selawat, wirid, zikir tasbih dan segala zikirmu, sebab engkau mashghulkan pada menuntut ilmu yang fardu kifayah. Jangan sampai kita tinggalkan, ambil fardu kifayah, kita tinggalkan yang fardu ain tadi, yang lebih afdal. Maka jikalau engkau segan pada mengamalkan segala wirid dan juga segala zikir dan ibadah, padahal gemar engkau pada menuntut ilmu fiqh yang fardu kifayah itu, maka ketahui olehmu bahwasanya adalah bagimu syaitan yang menyembunyi di dalam hatimu itu. Kalau kita leka dengan menuntut ilmu fardu, yang fardu kifayah, tapi yang fardu ain tak selesai, termasuk fardu ain ni bukan bab sembahyang saja. Dalam bab ilmu tasawuf pun ada fardu ain. Ya, sebab sifat-sifat yang disebut tu semua wajib. Sifat sabar, tawakal, syukur ni wajib.
Ya, la in syakartum la azidannakum. Ini amaran Allah. Wajib. Kalau kamu tak syukur, azabku maknanya wajib. Ya. Itu wajib ya. Lebih daripada tu dianggap fardu kifayah. Jadi kalau kita leka asyik nak fardu kifayah tapi fardu yang lainnya kita tinggalkan, maka setan bersembunyi di dalam hati kita. Iaitulah penyakit yang tersembunyi dalam hatimu yang membawa kepada binasamu dalam akhirat. Setan bersembunyi di sebalik, ya, di sebalik kita menuntut ilmu. Kita pun dalam hati kita, oh aku menuntut ilmu ni, nanti bab-bab menuntut ilmu. Padahal itu membinasakan kita kerana yang fardu ain ketinggalan. Maka tuntutmu pada ketika itu bukannya kerana Allah. Kamu menuntut hal itu bukan kerana Allah. Menuntut ilmu fardu kifayah yang fardu ain tak selesai, dan bukannya kerana akhirat. Kita menuntut tadi bukan kerana, ya nak, ikhlas kerana Allah, dan bukannya kerana akhirat. Dan hanya saja tuntutmu itu semata-mata kerana berkendak akan dunia jua, seperti harta dan kemegahan dan kebesaran. Tujuan kamu supaya orang panggil kamu ni rajin mengaji, panggil ustaz, panggil tok guru, panggil profesor, panggil doktor. Ya. Tapi kalau dia selesai yang fardu, kemudian yang kifayah tu tadi, kerana tujuannya kifayah ni adalah juga, kalau Imam Ghazali juga kata fardu kifayah ni ada kalanya lebih penting daripada fardu ain. Fardu ain untuk individu. Ya. Fardu kifayah contohnya apa? Mengurus jenazah. Fardu kifayah, fardu kifayah. Semua satu kampung tu, alah itu fardu kifayah, aku nak tunggu ni. Akhirnya siapa yang nak ngurus? Tak ada orang yang bayangkan. Tak ada orang kafankan. Dengan alasan Allah itu fardu kifayah, ini fardu ain. Semua tinggal. Akhirnya semua tak tahu. Maka tatkala itu sukalah syaitan kepadamu. Sukalah dia sebab dia dipesongkan. Tak apa kalau kamu nak, kan dah saya sebut dulu kan. Syaitan ni bila kita nak buat baik, dia memang macam tu. Macam contoh nak sembahyang kan. Bila kita nak sembahyang, jangan sembahyang. Sebab apa nak sembahyang? Susah sembahyang ni. Kamu kerja, letih, tak payah sembahyang. Kita kata tak, aku nak sembahyang. Kita kata nak sembahyang, aku azam juga nak sembahyang. Bila dah sembahyang, kata iblis apa dia kata? Alah, panjang lagi waktu. Buat apa nak sembahyang lah. Tapi ini pun berapa? Maghrib 7:30. Itu kan. Lambat lagi. Isyak lambat lagi. Medanglah dulu. Medang-medanglah dulu. Nyane-nyane lah dulu. Yaudah. Apa, kamu sembahyang pukul 11 pun boleh. Belum tidur pun boleh. Iblis tu, dia puji je macam tu. Kalau kita kata, dah aku nak sembahyang awal waktu, nak berjamaah. Okey. Kita pun pergilah sembahyang berjamaah. Bila dah sembahyang berjamaah, Allah, kata iblis, Pak Imam ni pula baca surah panjang pula. Iblis kata. Kita pun dalam hati, Allah, aku nak cepat ni tadi. Tapi Pak Imam baca surah panjang pula. Ya tak? Iblis bisikkan kat hati kita. Kita kata, tak, ini elok, Pak Imam ni hafiz. Ya tak? Kita pun nekat juga. Kita pun khusuk, khusuk-khusuknya. Maka iblis puji pula, lebih bagus sangat solat kamu ni. Dipujinya pula. Tadi macam ni, tadi dia suruh ngaji, tak mau nak ngaji. Dia kata nak ngaji juga. Bila nak ngaji, yang fardu ain tak selesai. Ya tak? Sebab tu saya ingatkanlah semua ya. Mutakhir ni macam-macam ilmu orang sampai. Kalau nak ngaji ni, ngajilah di masjid, di surau, apa orang tahu betul tak betul, orang boleh komen lah. Baca kitab kita, ini jangan ngaji nyorok-nyorok malam-malam. Kalau tok guru saya dulu cerita, orang miaga ni, orang miaga kan, orang miaga ni mesti dilambakkan gitu kan, pamerkan. Bahkan dalam bungkusan pun dibuka kan. Tengok orang jual durian tu, buka. Pak Dik ni tengok, bagus. Ilmu pun macam tu.
Tapi kalau yang biasa nyorok-nyorok ni, dia tak ada cukai. Lari cukai. Tak betul. Macam jual rokok. Downhill. 35. Macam-macam tu kan. Pamer semua. Bahkan disediakan mulu. Tapi yang nyorok ni, yang tak ada cukai, sorok bawah. Ilmu pun macam tu jugalah. Kalau yang jenis sorok-sorok tu, ilmu tak betul lah tu. Macam orang meniaga tadi, meniaga barang curian. Meniaga barang lari cukai. Meniaga benda larangan. Soroklah dia. Jadi zaman mutakhir ni kita kena ingatlah. Banyak benda-benda macam ni kita dapati, ya. Di Selangor ke atau di mana-mana. Sehingga yang peliknya sampai mengaku Tuhan Harun pun orang percaya. Pelik betul lah. Allahu Rabbi. Ya tak? Cukup pelik. Di mana Allah Ta'ala gunakan bagi akal tu digunakan? Sebab apa? Sebab dia tak ngaji lah tu. Baru-baru ni saya pagi-pagi saya jogging. Masa tu saya ada tidur di mana ni, di Teluk Senangin. Jadi pagi tu tak ada halang, saya jogging lah. Jogging sampai ujung pantai. Ada orang tua tu tengah dia jaring ni. Singgahlah saja je. Ngomel aja dia. Dia marah sebab apa? Sebab Jabatan Agama Islam Perak datang rumah dia siasat. Siasat dia kata ajaran sesat apa. Saya pun dengar. Lama-lama dia kata apa? Kalau aku mati aku dah bagi tahu anak-anak. Kalau aku mati tak payah sembahyang dah. Cukup sembahyang aku dah. Dia kata, oi, patutlah Jabatan Agama Islam datang. Dia kata cukup sembahyang dia dah cukup. Tak payah sembahyang kan dah. Aku dah bagi tahu anak-anak dah. Allahu Rabbi. Nabi pun dia sembahyang kan. Dia pula lebih daripada Nabi lagi. Dengan macam tu saya pun jogging lagi lah dia. Jabatan Agama Islam dia 3 kali datang ke situ. Tapi itulah dia orang tak ada ilmu, tak ada kitab. Tak usahlah kita tak usah percayalah. Kitab tak ada di rumah apa, tak ada nak cerita tentang agama, tak usahlah. Terpercaya pula. Okey. Jadi kita kena ingatlah, ya tak? Kita kena ingat semua ni lah. Sebab zaman mutakhir ni kadang-kadang orang nak masuk surga ni nak cepat. Nak senang. Ya. Jadi dengan cara itulah dia nuntut ilmu yang bukan-bukan kadang-kadang, ya tak? Jadi setakat tu saja, insya-Allah kita sambung balik bab ni minggu yang ketiga, insya-Allah kalau dipanjangkan umur Allah Taala lah. Kita cuba ya memperbaiki amalan zahir kita, amalan batin kita, menghiasi diri kita, tambah ilmu manis dadal iman walam yazad udan illa bu'dan. Orang yang tambah ilmu tapi tak tambah hidayahnya, tak tambah ibadahnya, illa budan, semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa akhlana wa auladana wa talamisana man habba ilaina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa aikum min ahli jahli dair. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadil hamdulillah. Taqabbalallahu minkum.